Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah sampai itu pada ayat 219 220. Itu di mana Allah Taala mulakan dengan ayat 219, dan ini adalah macam kita terangkan itu bermula ayat yang ke 277 semua apa di ayat 177 semua ayat yang datang berikutnya adalah berkenaan dengan tajuk syariat Islam, ataupun apakah yang sepatutnya umat Islam buat bagi mendapatkan atau melayakkan mereka mendapat pertolongan Allah Taala, janji Allah Taala atau khilafah di muka bumi ini. Dan satu demi satu kita bincangkan itu, dan sekarang ni sampai berkenaan dengan soalan-soalan yang manusia tanya kepada Rasulullah SAW, halal ke haram dan sebagainya. Maka Nabi SAW jawab, dan itu ditanyakan berkenaan dengan arak dan judi, dan dijawab Nabi SAW. Kemudian ditanya berkenaan apakah yang diinfakkan oleh seorang sepatutnya, maka diterangkan itu mengenai infak, itu apa yang lebih daripada keperluan seorang itu. Okey, dan Allah Taala terang pada manusia ni ayat-ayat dia supaya mereka berfikir di dunia dan juga akhirat. Okey, sambung hari ni. Dan firman Allah Taala lepas tu, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka menanyakan kau hai Muhammad mengenai anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakan hai Muhammad, buat kebaikan kepada mereka ni adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum, jadi kamu mencampurkan harta kamu bercampur dengan mereka. Ayat 220. Tak apa, terus tengok sini kan. Dan jika mereka kamu mencampurkan diri kamu dengan mereka, bergaul lah, maksud dia campurkan harta, makan dan minum, tak ada masalah. Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Taala mengetahui orang yang buat kerosakan banding dengan orang yang buat kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, jika Allah Taala inginkan, Allah Taala akan beratkan kamu. Okey, telah meriwayatkan Ibnu Jarir rahimahullah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Apabila turun surah Al-Isra ayat ke-34. Ayat ke-34. Allah Taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan, dan jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan yang terbaik. Mana dengan the best way yang kamu boleh, itulah cara kamu boleh dekati harta mereka. Ayat 34 suratul Isra. Dan turun juga dalam surah An-Nisa ayat ke-10. Allah Taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, harta anak-anak yatim secara zalim, hanyalah yang dia makan dalam perutnya api. Mana apa dia makan itu sebenarnya adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, mereka akan masuk dalam api neraka yang bakar mereka daripada luaran pula. Makan waktu dah masuk api dah, kemudian dia bakar pula mereka nanti. Surah An-Nisa ayat ke-10. Jadi bila turun dua ayat berkenaan, 34 surah Isra dan juga surah An-Nisa 10, orang ramai yang siapa-siapa di sisi dia ada anak yatim telah mengasingkan makanannya daripada makanan anak yatim berkenaan. Mana dia makan tak campur dah, takut termakan lebih terkurang. Kan masak beras, tiba-tiba terlebih budak dia punya makanan, ada terlebih dia punya, dia takut termakan budak tadi, jadi asing dia terus kan. Lepas turun dua ayat berkenaan, tak boleh makan dengan zalim, mendekati dengan baik saja. Lalu orang ramai yang siapa ada anak yatim semua sekali telah mengasingkan makanan dia dengan makanan anak yatim berkenaan, dan juga minuman dia daripada minuman anak yatim tersebut. Minuman pun diasingkan. Lalu mulalah anak yatim tu makan, dan ada lebih untuk dia sesuatu, dia makan dia sikit, kadang-kadang makan tak habis, tertinggal, terlebih, terkurang dan sebagainya.
lalu disimpanlah untuk anak yatim tersebut, pasal dia tak boleh makan. Kan kalau dia makan kan nanti dia macam dia melanggar arahan Allah Ta'ala tadi. Sehinggalah sehingga budak tu makan balik makanan tersebut, ataupun makanan tu rosak. Mana kata tu buang terus, tak boleh bagi makan siapa-siapa dah. So anak yatim je boleh makan. Okey. Lalu benda tu berkenaan telah menjadi payah sukar ke atas orang ramai, ke atas mereka. Lalu disebut perkara berkenaan kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada kau Muhammad mengenai anak-anak yatim. Qul, katakan Muhammad, islahul lahum khair, buat baik pada mereka, memperelokkan keadaan mereka lebih elok, lebih baik. Wa in tukharituhum fa ikhwanukum, kalau kamu campurkan diri kamu dengan mereka ni, maka mereka adalah saudara kamu. Maka mereka mulalah mencampurkan makanan mereka dengan makanan anak yatim berkenaan, dan minuman mereka dengan minuman anak yatim berkenaan. So tidaklah timbul tajuk ada lebih atau kurang. Pasal kalau terlebih, alhamdulillah ni, dan kalau dia termakan lebih pun, benda tu dikira sebagai mana benda tu saudara dia sendiri. Mana saudara se-Islam dia makan, boleh makan sama sendiri. Demikianlah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i serta Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dan Hakim dalam Mustadrak beliau. Ini kita kata sebab keturunan ayat ini adalah kerana dia menyukarkan kepada mereka berkenaan dengan masalah makanan tersebut. Dan kalau kita beli anak yatim kemudian kena beli macam tu, masalah. Dah kena anak yatim tu ada harta, kalau anak yatim tak ada harta, semua harta kita tak apa. Ni bila anak yatim tu ada harta dia sendiri, maka timbul tajuk macam ni kita nak uruskan harta berkenaan, kan? Dan kita kata dekat situ yang timbul tajuk dibenarkan untuk mereka bercampur makanan dan minuman mereka, kehidupan mereka, untuk mana sama-sama pakai dengan anak yatim berkenaan. Tak menjadi masalah, kerana mereka adalah saudara kita sendiri, saudara orang berkenaan se-Islam. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat berkenaan, qul islahum lahum khair, mana buat baik pada mereka ni adalah terbaik, mana memperelokkan keadaan mereka lebih baik. Itu di atas batasan ni lah, atas batasan yang disebutkan. Dan jika kamu mencampurkan diri kamu dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Okey, itu jika kamu mencampurkan makanan kamu dengan makanan mereka, minuman kamu dengan minuman mereka, maka tidak ada kesalahan ke atas kamu, kerana mereka adalah saudara kamu dalam Islam. Dan kerana ini Allah Ta'ala berfirman lepas tu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala tahu siapa yang buat kerosakan berbanding dengan orang yang buat pembaikan. So actually niat, intention seorang tu mendekati harta anak yatim tadi, adakah untuk jaga anak yatim tersebut ataupun untuk makan harta anak tersebut, Allah Ta'ala tahu. So maksud dia, kalau dia kata memang niat kebaikan, kebaikanlah jadi dia. Kalau dia kata dia jahat, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan kita tak perlu bimbang berkenaan perkara ini. Ini janji Allah Ta'ala bahawa memang adalah hukuman berat kepada orang yang makan harta anak yatim. Jadi kalau dia kata dia buat benda berkenaan kerana takut payah, dan dia keluarkan dengan sama adil, tak ada masalah lah. Jangan harta anak yatim tu dia makan ramai, banyak. Ada anak yatim tu sikit, ataupun budak tu makan sikit, dia bantai letak budak tu punya banyak dia sikit. Contoh macam masak nasi 3 pot, dia makan 2 pot, budak tu punya satu pot makan, dia bantai ambil budak tu 3 pot terus, ataupun 2 pot dia 1 pot. Tak boleh lah, kan? Kena logik lah dengan apa yang keadaan budak tu makan. Okey, ini kalau dia kata tak nak rugi, kan, dia rugi, dia letak beli 2 kambing beras dia dengan budak tu, tapi cara agihan tak betul, tak boleh lah. Okey, dan itu Allah Ta'ala mengetahui sesiapa yang niat dia, okey, qasad dia ataupun matlamat dan niat dia adalah merosakkan ataupun membuat pembaikan. Allah Ta'ala tahu. Sejak itu saya bimbang mengenai saya sebut, mana kalau anda kata kamu sincere ataupun ikhlas, maka buat kerja berkenaan. Itu saya bimbang apa orang kata, tapi dalam sama kalau kamu berbohong pun Allah Ta'ala tahu. Okey, Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh memayahkan kamu dan sukarkan kamu. Innallaha azizun hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Iaitu kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendaki untuk menyempitkan ke atas kamu atau menyusahkan kamu, Allah Ta'ala boleh. Namun begitu Allah Ta'ala luaskan ke atas kamu dan meringankan daripada kamu. Lalu dia dan membolehkan untuk kamu mencampurkan mereka, dan juga kamu campurkan diri kamu dengan mereka dengan yang ia terbaik. Is the best way. Maksud dia makan bersama dia dan sebagainya, tak ada masalah. So Allah Ta'ala nyatakan dan ayat surah Al-An'am 152, Al-An'am 152, Allah Ta'ala nyatakan, wala taqrabu malil yatimi illa billati hi ahsan, yang kamu dekati harta anak yatim melainkan yang terbaik. Kan? 152 Al-An'am. Bahkan dibolehkan makan daripadanya untuk orang-orang yang lemah, yang fakir. Contohnya kalau dia kata dia menguruskan harta anak yatim, dia fakir, tapi dia kena jaga budak berkenaan, dan budak tu ada harta, maka dibolehkan dia makan harta tersebut. Okey, dengan syarat apa? Dengan apa syarat? Tak, tu dia kata masyarti dhamanil badani liman aisara au majanan.
Sekejap. Minhu lil fakir bil ma'ruf imma bi syarti dhamanil badan liman aisar. Okey, au majana. Okey, sama ada ni maksud dia dibolehkan makan tadi mana sama dengan syarat apa, menjagalah penjagaan dia terhadap budak berkenaan dari segi tubuh badan dan sebagainya, ataupun makan percuma saja pun tak ada masalah. Yang pentingnya dia kata kalau dia menguruskan anak yatim tadi tak menjadi masalah untuk dia makan, tapi ialah dengan kadar yang mencukupi saja. Bukan dia ambil banyak harta anak yatim tadi. Ini banyak kes macam ni banyak sangat kan. Bila orang uruskan harta tu duit dah banyak, masalah jadi. So, saya tak tahulah kes-kes yang orang tahu, tapi saya tak tahu. Jadi saya tak boleh cerita. Kalau saya tahu cerita, saya cerita. Tapi tak ada benda yang saya tahu berkenaan dengan tajuk ni. Dengar kabar angin banyak, tapi benda tadi Allahualam kebenaran benda kerana yang tahu niat seseorang itu yang mentadbir rumah anak yatim dan sebagainya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bukan kita. Jadi kita terus tuning jadi pada orang. Kalau kita buat lebih baik, tapi dari segi asalnya ini adalah benda tanggungjawab yang berat. Kalau siapa bela anak yatim, kadang dia kata dia tak berlaku adil dengan betul, kan, dan masalah apa harta dan sebagainya, jaga bab tu. Itu kalau budak anak yatim tu ada harta. Kalau tak ada harta, orang bagi harta dan pengurusan still berjalan. Budak tu asal tak ada harta, tapi orang bagi harta pada kita supaya bela budak berkenaan, dan pun sama juga. Faham Okay, baik. Jadi habis ayat yang ke 220. Hari ini masuk pada ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini ayat ni adalah pengharaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, pengharaman Allah Azza wa Jalla ke atas orang-orang beriman daripada mengahwini wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah-penyembah berhala. Ini ayat ni adalah larangan daripada Allah Taala ke atas orang beriman daripada mengahwini atau menikahi wanita-wanita penyembah berhala, penyembah berhala di kalangan musyrikin, di kalangan penyembah berhala. Kemudian sesungguhnya sekiranya menjadi kendaki adalah umum, okey, umum, maksudnya adalah umum, maka sesungguhnya masuk dalam ni termasuk juga setiap musyrik dari kalangan ahli kitab dan juga penyembah berhala sebenarnya. Maksudnya tak kira Kristian ke Yahudi ke sebagainya, sama saja. Okey, walaupun kita kata asal ini, itulah meaning asal ayat ini. Maksud dia tidak, janganlah kamu mengahwini wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka beriman. Okey, Allah Taala nyatakan tak boleh nikahi sehinggalah mereka beriman. Dan kalau mereka beriman, barulah kamu nikahi mereka. Itu maksud dia. Tapi sesungguhnya walaupun begitu pengertian awal dia, tapi telah dikhususkan daripada itu, dikecualikan dari itu, wanita-wanita ahli kitab. Wanita-wanita ahli kitab, okay, dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5, okay, Allah Ta'ala nyatakan, mana kamu nikahi. Ayat sebelum tu Allah Ta'ala nyatakan, dan wanita yang muhsanat daripada kalangan orang beriman. Kemudian wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan dihalalkan untuk kamu makan-makan sebagainya. Kemudian Allah nyatakan, dan dihalalkan untuk kamu wanita-wanita yang bersih dari kalangan wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang bersih dari kalangan orang-orang yang dari kalangan orang yang diberikan kitab min qablikum, sebelum diri kamu. Idza ataitumuhunna ujurahun, bila kamu beri kepada mereka mahar mereka, muhsinin, dalam keadaan bersih untuk pernikahan, ghairu musafihin, bukan penzinaan. Bukan penzinaan. Bahkan sambungan dia wal mutakhidil aqdan, bukan mengambil kekasih gelap, secret lover, tak ada. Tak dibenarkan, baik keadaan awal ataupun tadi. Maksud dia yang sepatutnya dicari adalah wanita yang muhsanat, bukannya yang tidak muhsan. Muhsan ni maksud dia actually bersih. Mana jaga daripada halal haram dan sebagainya. Okey, berkata Ibn Abbas, Allah Ta'ala telah mengecualikan daripada itu, daripada yang ayat tadi, wanita-wanita ahli kitab. Wanita-wanita ahli kitab berdasar pada ayat surah Al-Ma'idah ayat ke-5. Okey. Dan demikianlah dikatakan oleh Mujahid
anak murid Ibn Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Mereka ni juga tabi'in yang belajar dengan para sahabat tafsir. Maka mereka katakan itu juga pengertian yang sama, iaitu bahawa ia adalah pengecualian yang ada dalam surah Al-Maidah tadi dikecualikan dari sini, wanita-wanita ahli kitab. Okey. Dan lain-lain lagi berkata begitu. Okey, itu pendapat pertama. Dan dikatakan juga, bahkan dikendaki dengan itu adalah orang musyrik di kalangan penyembah berhala. Ayat ni maksud dia kena penyembah berhala saja. Dan tidak dikendaki ni ahli kitab secara keseluruhan. Maksudnya kalau ahli kitab sembah berhala pun batal juga. Tak kira dia amal sembah berhala je maka batal. Okey, dengan secara keseluruhan. Dan makna dia hampir dengan makna pertama sebenarnya, sama je pengertian dia, tak ada beza di antara dua pengertian berkenaan. Memang bila orang tu menyembah berhala dan sebagainya, maka dia terkeluar daripada hatta ahli kitab sekalipun. Okey. Okey, itu pendapat dan itu kata oleh Ibnu Katsir, wallahu alam. Okey, itu saja dia kata. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata telah melarang Rasulullah SAW daripada beberapa jenis wanita. Jenis-jenis wanita yang ada ni Rasulullah larang itu dikahwini, melainkan apa yang di kalangan orang-orang beriman, wanita yang berhijrah, maka mereka dibenarkan dikahwini. Ni ayat lain, ini hadis lain. Mana apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir berkenaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi melarang daripada dikahwini beberapa jenis wanita, melainkan apa yang ada di kalangan wanita beriman yang berhijrah. Dan Nabi SAW mengharamkan setiap yang punya agama, mana apa saja agama selain Islam, diharamkan untuk dikahwini. Dan dibacakan lepas tu ayat Quran, qala Allah azza wa jalla, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Dan siapa yang kufur dengan keimanan setelah mana berkufur keimanan, maka sungguh telah gugurlah amalan dia. Al-Maidah ayat ke-5. Di ujung ayat berkenaan ada Allah sebut. Maksud dia tak boleh langsung. Okey. Tapi ini adalah hadis yang gharib. Amat satu jalan periwayatan dia satu saja, tidak ada jalan periwayatan yang lain. Jadi pasal kita kata sekarang ni pasal antara pengertian yang pertama tadi satu banyak. Dan ini satu je. Gharib, sama amat gharib dikatakan oleh Ibnu Katsir. Gharib tu maksudkan pelik. Gharib tu maksudnya jalan periwayatan dia satu. Dan juga dan actually kalau dia kata ganjil daripada yang lain, pun sama juga pengertian dia, ganjil. Berbanding dengan pasal lafaz ini tidak datang kecuali ini je. Tak ada lafaz lain yang menghalang daripada perkahwinan dengan ahli kitab kecuali lafaz ini saja. Sedangkan Al-Quran Karim dah kata boleh, maka sepatutnya benda tu boleh. Tapi musyrikat, orang-orang musyrik memang tak boleh langsung. Berkata Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah, setelah ceritaan beliau berkenaan ijma' kesepakatan para sahabat, para tabi'in di atas pembolehan berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab, beliau menyatakan hanyalah dilarang ataupun tidak dibenarkan perkara tersebut oleh Umar. Perkara tersebut telah tidak dibenarkan oleh Umar. Supaya kenapa dia tak benarkan? Supaya tidak orang ramai ini jadi tidak pandang ataupun tidak melihat kepada wanita-wanita muslimat. Pasal kita kata kalau dia kata sibuk cari ahli kitab lah sekali, yang muslimat ni yang memang dah Islam daripada asal, siapa nak kahwin? Contoh yang berlaku lah macam zaman Umar dahulu, pembukaan atau penalukan dunia luar ni banyak besar meluas. Palestin dapat kepada Islam, Syam kemudian kawasan Iraq jatuh tangan Islam, sampai ke Mesir tentera Islam sampai. Jadi dekat situ timbul tajuk, ada wanita-wanita yang tak masuk Islam sekalipun mereka nak kahwin ni. Bahkan ada sibuk kahwin dengan Parsi. Tengok Parsi konon mati hijau kan, tak tahulah mata apa. Tapi diorang jadi ada idea macam tu. So, jadi Umar keluarkan arahan melarang untuk perkahwinan tersebut dibuat. Umar larang. Pasal perbuatan beliau melarang tadi bukan kerana benda tu haram. Bahkan tak menyokong pun pendapat hadis yang yang tadi Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang gharib tadi, yang mana menyatakan Nabi tak benarkan kahwin dengan wanita kecuali yang beriman saja, yang dia berkaitan dengan orang beriman saja, ahli kitab pun tak boleh, apa-apa agama sekalipun dia tak dibenarkan. Itu lafaz tu tadi ada orang gunakan pendapat Umar untuk melarang, tapi pendapat Umar tadi sebenarnya hanyalah supaya jangan sampai orang Islam ni sibuk kahwin dengan orang beriman, kahwin dengan golongan ahli kitab sampai akhirnya meninggalkan langsung wanita-wanita yang telah Islam. Itu tak boleh. Jadi itu maksud dia. Ataupun maksud yang selain daripada itu yang seerti dengannya. Kemudian diriwayatkan daripada Syaqiq. Beliau itu kalangan tabi'in. Qala, beliau berkata, telah berkahwin Huzaifah
Huzaifah bin Yaman, seorang wanita Yahudi. Lalu telah menulis kepadanya Umar tulis surat kepada Huzaifah. Dia kata, khalli sabilaha, lepaskan dia. Mana lepaskan jalannya, maksud dia lepaskanlah wanita berkenaan. Mana janganlah jadikan isteri kau. Fakataba ilaihi, lalu dia tulis balik pada Umar, atazamu annaha haram fa ukhalliya sabilaha. Adakah engkau rasakan dia ni haram ke? Adakah dia ni haram? Mana maksud dia wanita ni haram aku kahwini, lalu aku ukhalli sabilaha, aku lepaskan jalan dia. Maksud dia aku let go. Maksud dia macam tu. Faqala Umar kata, la azumu annaha haram, aku tak sangka, aku tak rasakan dia adalah haram. Okey, aku tak mendakwa dia adalah haram. Walakin akhafu an ta'atu al-mumisat minhunna, tapi aku bimbang akan orang ramai akan mula mengambil di kalangan wanita-wanita penzina di kalangan mereka. Mana kalau kita bezakan yang wanita yang beriman tadi, memang kita kata bab halal haram tadi limited, terjaga. Adapun di kalangan orang-orang yang bukan Islam ni, bab zina tadi agak panggil apa? Longgar sikit. Tak tahu zaman kita sekarang ni lagi dahsyat lah, kan? Tapi yang peliknya orang tu yang nampak peha tu yang dia nak, kan? Padahal dalam Al-Quran Karim berikan garis panduan muhsanat. Muhsanat ni adalah gelaran diberikan pada wanita yang muhsan, maknanya dia terpelihara, terjaga itu maruah dan agama dia. Mana ahli kitab tapi kalangan yang tu, bukan kalangan yang minum arak, kemudian pakai skirt pendek, kemudian terdedah dan sebagainya, bukan itu. Dan tapi pasal asyik tengok filem jadi macam itulah. Kan idea dia itulah yang nampak sebagai yang seronok sangat. Sedangkan lepas tu kalau tengok yang kes banyak jadi, lepas kahwin tak lama lepas tu cerai pula. Atau termasuk tak kira artis ke apa sebagainya, masuklah. Cuma kita tak samakan artis dengan golongan ahli kitab atau bukan Islam. Tapi kadang-kadang muhsan tu adalah benda yang kena jaga. Ada orang kata, kahwin je lah, nanti lepas kahwin didik. Kan, ada kata, kita didik lepas kahwin, kau lagi banyak pahala. Okey, cakap sedang, kan? Try buat, kan? Banyak jadi kes dia tak jadi benda pun. Lepas kahwin, tak lama tu cerai lah. Mana kadang sifat dan akhlak wanita tersebut mungkin tak tahan, tak padan dengan diri dia sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang benda macam ni banyak orang tak fikir. Muhsan tu adalah sifat sebenarnya. Sebab kenapa dalam tajuk ni bila kita kata keluarga kita nak kahwin dan sebagainya, tanyakan keluarga dia tu, bukan kita nak tinggi darjat dia ni tengku ke tak tengku ke. Kalau tengku tak sunnah perangai, pembuang je. Apa masalah dia? Dia tanya keluarga dia siapa, bapak dia siapa, mak dia siapa dan sebagainya. Ini adalah satu guideline biasa dalam Islam. Bukan kita nak tahu bapak dia engineer, ni bapak dia doktor, yang ni mak dia pensyarah. Bukan itu, kan? Tapi kita nak tahu siapa orang berkenaan. Kalau dia kata orang tu dia ada ni sikit, dia ada mileage luar sikit, macam dulu ropak saya, kalau dia kata ada orang nak pindah kakak saya, dia hantar mata-mata kita tengok kampung tu siapa orang berkenaan. Tanya, serius, benda serius. Dia tahu lah siapa orang tu, bapak dia siapa. Dia tanya, dia hantar mata-mata, dia tanyalah orang tu siapa, bapak dia siapa, dia siapa, untuk tahu. Kadang-kadang pergi kedai kopi je boleh tahu siapa orang tu. Bukan tu kampung kan tanya. Kalau tanya ke masjid, kenal orang tu. Aku tak kenal, mana tak pergi masjid. Kan simple je, kan? Kenal ke orang sekian? Tak tahu, tak pernah kenal. Dan timbul tajuk lah. So cara kita ni, di samping wanita tu sendiri, keluarga dia macam mana, kan? Atau akhlak dia macam mana sebagainya. So konsep berkenaan tajuk muhsanat ni adalah sebenarnya aplikasi kepada dua-dua. Bukan maksud dia wanita yang tak baik ni tak usah kahwin langsung. Kalau bertaubat dan kahwinlah. Kalau dia bertaubat dan boleh, dia masuk Islam, beriman, dia boleh. Tapi sebelum dia beriman dan ataupun sebelum dia bertaubat, kalau yang bukan Islam bertaubat dan beriman. Kalau yang beriman, yang dikatakan muslimah ni, yang dah bertaubat, maka tak ada timbul tajuk untuk halangan. Pasal seorang yang bertaubat daripada dosa seperti tak ada dosa. Tapi dalam keadaan masih lagi tidak, kan, tidak lagi orang kata apa bertaubat, tidak lagi orang kata apa mengikuti perintah Allah Taala, di situ ada satu benda guideline sekatan yang sepatutnya orang tu kira. Sebab Allah Taala nyatakan halal untuk kamu muhsanat minal mu'minat, golongan-golongan yang terpelihara di kalangan wanita beriman, wal muhsanat minal ladina utul kitab min qablikum, dan orang-orang wanita terpelihara di kalangan orang diberikan kitab sebelum kamu. So sifat muhsanat ni bukan aplikasi pada mereka saja. Kalau Melayu, orang wanita Islam Melayu pakai skirt pendek dan sebagainya, selagi dia macam tu jangan jadikan isteri. Setelah dia tukar, bukan lepas air kahwin tu air tukarlah. Itu kan, dia kena tukarkan dahulu attitude sebelum perkahwinan lagi. Faham tak? Mana sifat penjagaan tadi sebelum kahwin lagi, bukan dah kahwin baru nak ubah. Dah kahwin nak ubah, salah jugalah.
Kan? Silap nanti apa suami nak pakai seluar pendek. Masalah juga. Okey. Jadi sanad dia sahih, sanad sahih berkenaan dengan surat perutusan antara Umar dengan apa Huzaifah tu adalah sahih, dan Umar kata bukan masalah aku tak benarkan kerana mereka haram. Yang aku suruh lepaskan bukan kerana haram, tapi aku bimbang bila para sahabat buat, orang ramai akan ikut. Dan lepas tu pula bimbang akan apa? Terjadi diambil, yang orang ramai ambil jadi isteri tu adalah golongan penzina di kalangan orang-orang berkenaan. Sedikit mereka ni agak longgar sikit bab berkenaan dengan benda macam ni. Pasal kita dalam Islam ni penjagaan kita berlainan. Sebab kita hampir 2 bilion manusia dekat dunia ni Muslim tidak minum arak, tidak berjudi, tidak berzina, tidak sekian, hanya kerana percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pakai tudung, berhijab dan sebagainya, sebab percaya Allah Taala, bukannya ada bayaran pun. Dan kalau kita kata buat style apa degil kan, dia tak nak pakai tudung sampai bila, tak ada siapa boleh paksa pun. Kan, bahkan nama kita macam benda tu macam jadi attitude yang tidak perlu dikedepankan. Tak ada masalah, janji hati bersih, ini luaran tak penting. Kan, don't judge the book by its cover. Kan, kadang cover kan masalah tu, cover tidak, macam mana nak tahu? Kan, ni cover pun tidak, dia nak cover mana satu? Kan, dia kata judge the book by its cover. Kan, cover tak ada pun. Tak ada cover, buka-buka togel je. Kan, mana satu kulit, nak kulit apa bendanya? Pasal itu yang kita kata kena tengok dahulu. Kan, pasal sebab kita kata luaran tadi adalah penting juga. Kerana ketaatan, kepatuhan. Pasal Islam itu patuh, tunduk, juga menyerah, berserah. Kalau kata orang tak tunduk, patuh dan berserah pada perintah Allah Ta'ala, Islam, itulah Islam apa? Soalan dia. InsyaAllah besok kita akan terang kepanjang sikit berkenaan tajuk ni. Okay. Untuk keluar dari Islam tidak, tapi Islam digoyang je. Keluar dari Islam tidak kita kata pada orang yang tak pakai tudung atau tak menutup aurat sebagai telah keluar Islam, tak. Tapi kita kata Islam dia ada masalah sikit. Islam dia berpenyakit. Sama ada dia salah faham Islam tu, ataupun dia tengah tunggu, tak tahu apa dia tunggu seru kot. Seru ni macam mana Apa maksud seru? Ya, kalau dia kata orang yang mula revert masuk patah balik dulu, kuha-kuha kan, ponteng-ponteng tak kelas agama. Lepas tu apa benda seru tu? Rasa nak mati. Tak juga. Apa benda? Mimpi. Tahulah apa benda? Ada tak idea? Saya tak faham. Pada zaman dulu orang cerita kan berseru ni, mimpi-mimpi satu hari cahalah pandai dia nak datang kelas agama. Ya. Hidayah lah. Okey, hidayah. Tapi hidayah apa kira dua? Dia satu benda yang Allah Ta'ala berikan, panggil taufik. Allah Ta'ala datangkan kawan kita jumpa. Memang tak ada jalan kita buat maksiat. Saya dapat imam. Pak imam saya tak ajar, bukan? Kan, haram kan. Jadi okey, kemudian dapat kawan, kemudian dihantar pula. Jadi aliran atau itu panggil taufik. But still orang tu tak semesti ikut. Kan, pasal ketundukan hati tadi bukan benda yang kita kata boleh dikawal oleh siapa. Allah Ta'ala datangkan dengan semua ketakwaan. Mana hidayah untuk takwa, hidayah untuk kejahatan Allah Ta'ala bagi. Petunjuk dua-dua sekali. Mana even kalau orang tu buat satu hari jadi jahat pun macam tu juga, Allah Ta'ala yang berikan hidayah dia. Tapi ikutan tu daripada dia. Bukan nak katakan bahawa benda berkenaan Allah Ta'ala zalimi. Tak, Allah Ta'ala tak zalimi langsung. Saya ada orang kata Allah Ta'ala yang bagi aku sesat. Tak, Allah Ta'ala tak sesatkan. Allah Ta'ala sebenarnya berikan asbab saja, jalan saja. Mana orang tu sendiri yang pilih. Ya, tapi lah kita mungkin doa orang untuk kita, Allah Ta'ala beri hidayah, akhirnya dapat hidayah. Wallahualam. Tapi yang pentingnya kena jaga bab ni. Memang bab ni kita kata kadang-kadang lambat mematuhi perintah Allah Ta'ala, nak tunggu dapat hidayah, terlampau orang kata abstrak sangat, pengertian yang tak dapat dipahami. Saya ada orang tu jadi dapat hidayah, memanglah aku tak dapat hidayah lagi. Bukan macam tu. Dan apa hidayah tu? Malaikat datang ke? Kan, tengah-tengah ada mimpi ada datang, wahai anakku, kan? Mimpi bapak yang dah mati ke? Soalan dia kena tanya juga, apa guideline dia? Tak ada guideline. Maksud dia orang tu sendiri, kepatuhan, kesungguhan dia untuk mematuhi Allah Ta'ala, itulah yang akan menyebabkan dia jadi A atau B. Allah Ta'ala akan mudahkan. Kan, fa amma man a'ta wattaqa, adapun siapa-siapa yang memberikan harta dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan ganjaran akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk yang lebih baik. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun siapa yang bakhil juga tak perlu pada Allah Ta'ala, tak doa, tak harap pada Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan terhadap ganjaran akhirat, tak percaya, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk kepayahan, itu untuk neraka. So, mudahkan untuk syurga, mudah untuk neraka, tapi tak paksa. Allah tak force siapa untuk patuhi.
Okay, maksud dia dibenarkan orang tu buat pilihan. Baik, jadi memang kita kata macam tentang muhsanat tu adalah satu sifat yang kena jaga sebenarnya. Okey, dan dia kata apa? Dalam satu riwayat yang lain, Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan daripada Umar bin Khattab, beliau berkata, al-muslim yatazawwaju nasraniyah wa la yatazawwaju nasrani al-muslimah. Orang seorang muslim akan mengahwini atau boleh mengahwini seorang wanita Nasrani, dan juga tidaklah mengahwini seorang Nasrani, lelaki Nasrani, wanita yang muslimah. Di opposite tidak. Mana lelaki boleh kahwin dengan wanita ahli kitab, lelaki ahli kitab tak boleh kahwin dengan perempuan muslimah. Itu kata-kata yang diberi Umar. Dan ini sanad ni lebih sahih daripada sanad yang pertama, yang katakan bahawa berkenaan Ibnu Abbas kata bahawa tak boleh kahwin langsung kecuali dari kalangan orang-orang yang Islam saja. Itu adalah sanad lebih kuat. Kan, dan diriwayatkan daripada Hasan, daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, natazawwaju nisa ahli kitab wa la tazawwajuna nisa ana. Kita mengahwini wanita-wanita ahli kitab, dan tidaklah mereka atau ahli kitab mengahwini wanita-wanita kita. Kemudian beliau berkata, hadis ini, khabar ini, sekalipun sanad dia dalam dalamnya ada pengertian yang adalah masalah dari segi masalah dikatakan perawi dia macam ni, perawi macam tu. Tapi berpendapat dengannya adalah ijma' keseluruhan umat ini di atas kesahihan berpegang dengan pendapat tersebut. Maksudnya memang dibenarkan untuk berkahwin dengan wanita ahli kitab. Okey. Cuma macam bila dibincangkan dalam konteks sebuah negara macam Malaysia dan sebagainya, Indonesia benda tu boleh. Kan dia, tapi dan punya asal bukan Pancasila pun, mereka tak ada jabatan agama Islam yang direct jaga agama. Sebab kenapa, kalau sesiapa di sana macam diceritakan oleh Kiai Amin Jamaluddin lain, diorang ada mahkamah di sana. Kalau sekiranya satu pertubuhan tu nak diharamkan atas nama Islam contohnya, diharamkan dengan cara mereka ambil tanda tangan daripada setiap pertubuhan Islam yang berdaftar. Lalu bila semua tu dah keluarkan berpersentage besar, maka mahkamah akan hukum orang berkenaan. Sebab macam Kiai Amin Jamaluddin dia datang Malaysia, dia kata polis paling hebat di dunia adalah polis Indonesia. Kami telah tangkap satu malaikat, dua nabi. Satu malaikat, dua nabi. Dia kata malaikat pun tangkap. Ada tu mengaku Jibril. Ada orang tu mengaku Jibril, kan? Pelik tu, la ilaha illallah syarikallah, kan? Lempam darah juga, tapi dia mengaku dia Jibril. Itu masalah dia. Tak tahu, mungkin sihir dia kuat sangat kot ketika awal tu, yang tangkap juga. Macam Tuhan Harun tapi masalah dia lumpuh. dia lari-lari je, pengikut dia je pelik-pelik sikit, kan? Dia boleh kaya je dengan arahan dia, terus jadi macam pelik betul. Tuhan Harun lah, Tuhan sekian lah, macam-macam benda, kan? Rasul Kahar lah, kan? Pelik. Yang orang Melayu kita pun, orang buat magic je tu ikut. Buat magic kan? Magic kan? Tunjuk benda magic terus ikut. Ini masalah juga. Kan, ni kita katakan jaga bab ni. Pasal jangan terlampau tengok cerita mistik-mistik ni. Pasal benda tu bina dalam diri kita ni satu masalah, kepercayaan. Jadi, walaupun Allah Ta'ala tak kata tapi jadi, dia kata. Allah Ta'ala tak firman tapi jadi. Dia pun main dengan apa yang jadi, bukan dengan Allah Ta'ala firmankan. Sedangkan kita, para sahabat Nabi SAW dahulu, tak banyak pun benda-benda pelik-pelik, magic-magic. Kan, magic kadang-kadang sekali-sekala jadi untuk karamah, Allah Ta'ala tunjukkan mereka ni benar. Tapi sekali-sekala, bukan tiap-tiap hari. Dan orang pula bila jadi sekali, taklah harapkan besok berjadi pula. Macam Usaid bin Khudair, dia baca Quran, malaikat turun dengar bacaan Quran dia. Surah Al-Baqarah dia baca. Dan ini juga para ulama menyatakan kenapa bila dibacakan Surah Al-Baqarah, syaitan akan lari daripada rumah berkenaan, kerana malaikat akan penuh dalam rumah tersebut mendengar bacaan Surah Al-Baqarah daripada orang berkenaan. Jadi anyway, kalau dia kata dia ni dah Nabi puji dia. Nabi kata yang turun ketika dibaca Baqarah dalam kebun itu adalah malaikat. Dia tak ada mengharapkan untuk jadi sekali lagi. Bahkan dia anggap benda terjadi sekali dan tidak berulang. Habis. Tak ada berulang macam nak datang kebun saya, malah kan. Jom, ada malaikat malam ni. Mana ada? Buat fanfare lah, kan. Bayar limposin masuk kebun. Dan tengok malaikat. Tapi I kena baca dulu, you dengar Tengok atas, you tengok atas. Ngarut betul, kan. Dia macam ni, kita kata tak pernah para sahabat buat. Itu yang pelik bila ada orang dia ingat dulu ada kumpulan sesat ni. Dia kata ustaz dia masuk televisyen. Saya tak tahulah, ini anak murid dia cakap. Anak murid dia apa ipar saya. Dia dah tinggalkan daripada tu. Dia cerita, dia kata dia orang ajak, abang sebut terlibat sama. Dia ajak anak murid ni pergi naik atas rakit, letak tong.
tong 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 drum tu kan. Kemudian zikir atas tu, tunggu ikan lompat masuk dalam tong. Sekali tak masuk ikan, ada orang pun lepas tu mula ustaz ni bohong ni, Allah Ta'ala jadikan. Alhamdulillah dia tak jadi. Kalau jadi tu memang lepas tu anak murid lagi sujud kat kaki lah. Kalau jadi benda tu memang sujud kat kaki, serius. Anak murid nampak benda berkenaan, gila kau, ikan dengar cakap kan? Dekat Amerika Syarikat ada ikan macam tu, ikan kap. Kalau dia lintas kat sungai tu, dia lompat terjun kat orang. Dia terkejut dengan bunyi tu, dia lompat ke arah sampan atau bot. Kat Malaysia tak salah tunggu macam tu kan. Dia ingat kalau dia zikir tu, ikan lompat masuk dalam tong. Masalah betul. Sekali tak jadi, lepas tu alhamdulillah bertaubat semua sekali. Kan? Ustaz tu orang buli kat lepas tu ustaz tu kan. Semua mengaku pelik-pelik. Jadi memang kadang-kadang manusia nakkan benda pelik. Kan para sahabat Nabi dia jadi benda pelik tapi tak diulang-ulangkan. Jadi sekali dah let go macam tu. Itu hanyalah untuk perasaan kita je, dan nak kuatkan diri kita, kemudian lepaskan. Tak usah cari lagi. Itu beza dia. Okay, sebab itu kita kata bab-bab macam ni kena jaga oleh. Jadi dia kata kerana kelas sepakat umat ini di atas pengertian tersebut, dan Indonesia benarkan kita. Okey, di sini kenapa tak boleh dibenarkan? Dan adakah sah untuk tak membenarkan perkahwinan tersebut berlaku? Sebagaimana larangan keluar daripada Umar bin Khattab anhu bila mana dia larang perkahwinan di antara orang Islam dengan kalangan tu wanita Parsi dan sebagainya, kerana bimbangkan orang ketinggalkan wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita Islam. Itu juga boleh dibuat sebenarnya berdasar kepada maslahah. Contoh macam sekarang ni kan, bab kenaan dengan kahwin dan sebagainya. Bukan setakat kahwin, nama tak betul pun, nama muslimah pun masalah dah kan. Dia timbul tajuk perebutan. Kat Pulau Pinang kita ada orang masuk Islam kan, dan kemudian dia mati, maka Jabatan Islam nak ambil mayat dan sebagainya untuk uruskan sebagai muslim kan. Jadi macam pertembungan yang teruk dahsyat dalam masyarakat kita ni. Bab ni dia sentimen tersebut jadi menyebabkan masalah. So sebab kenapa siapa masuk Islam dengan betul kan, isytiharkan, bukan duduk diam sorok-sorok, nanti mati, nanti mayat ni nak tuntut Jabatan Agama Islam tak ada pasal-pasal nanti. So konsep benda ni kena jaga. Mana Islam isytiharkan Islam. Bukan kat zaman kita ni ada timbul tajuk kalau dia kata memang ancaman nyawa tu dan sebagainya, bukan benda bohong, ada berlaku. Lepas masuk Islam dipulaukan sekeluarga, dia ancam bunuh pun ada, ikut status orang berkenaan lah siapa dia. Tapi kita telah sekali apa keadaan sekalipun, seorang tu patut kita isytiharkan, bukan kita sorok Islam dia, tunjukkan dia Islam, amal dengan Islam. Ni kalau tunggu lama-lama sama sebagainya, tak buat dengan Islam, last sekali nanti dia jadi konflik benda berkenaan. Dan bahkan lebih-lebih lagi kalau dia kata ialah tahap kita para sahabat Nabi SAW kahwin dengan ahli kitab, tahap mereka adalah tahap inilah, orang Islam kita ni kahwin dengan ahli kitab kan. Kadang-kadang tu dah masukkan Islam dah pun, tapi still last sekali yang lelaki ni lagi teruk yang daripada bini dia yang masuk Islam tu kan. Ada separuh tu bila isteri tu kekal sebagai muslimah, yang lelaki tu pula ampeh pun ada juga. Ni kes betul, memang banyak jadi macam tu. Lelaki tu lagi teruk, divert daripada Islam, isteri tu sungguh belajar Islam pun ada juga. Jadi yang lelaki tak tahu benda, bini yang lagi pandai. Jadi benda tu bab macam tu ada jadi kes banyak macam tu. So, sepatutnya kita kata si suami tadi memandu isteri dia, tapi oleh kerana masyarakat kita ni punya pengetahuan Islam agak cetek, dan bahkan memang cetek maka tak layak untuk mereka kahwin dengan ahli kitab. Tak layak. Kerana kahwin nanti bukan dia bawa Islam, dia keluar Islam. Bahaya. Dan sebab itu kita kata pelaksanaan undang-undang untuk menyekat dia, walaupun pendapat berkenaan adalah dipakai oleh seluruh umat dengan beberapa pendapat yang datang lagi. Demikian dikatakan oleh Ibn Jarir, dan telah diriwayatkan daripada Ibn Hatim telah diriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Umar bahawa beliau memakruhkan atau tak suka pernikahan dengan ahli kitab, dan beliau mentakwilkan dengan berkata wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka beriman. Berkata Imam Bukhari, dan dia kata telah berkata Ibn Umar, aku tidak ketahui penyekutuan lebih besar berbanding seorang tu berkata, itu wanita tu berkata Tuhannya adalah Isa. Dia kata Isa adalah Tuhan dia, Isa is God. Kan syirik tu, apa lagi syirik lagi besar dari itu? Cuma ada para ulama menjawab, walaupun zaman berkenaan mereka berkata macam tu, tapi Nabi tetap tuju kepada mereka dengan ayat tadi. Pasal dituju pada mereka ayat tadi bukan hanya kerana atas asas mereka ni semua patuh pada Allah Ta'ala. Tak, mereka mungkir pada Allah Ta'ala, tapi still mereka dikatakan ahli kitab sebab mereka percaya Allah Ta'ala Tuhan.
Kerana mereka percaya syurga neraka, mereka percaya berkenaan dengan apa, barzakh, berkenaan dengan hisab, berkenaan dengan qadar. Dia tu orang percaya. Cuma sikit masalah, dia termasukkan Isa sebagai associate pada Allah Ta'ala. Mana minta dengan Isa sama minta dengan Allah Ta'ala. Ataupun apa, kita kata diorang ingatkan bahawa Isa ni tadi lahir tanpa apa, maka Allah Ta'ala yang terlibat dalam berlahirnya Isa tadi dari segi bentuk apa, konsif, menjadikan anak tu dimengandungkan oleh Maryam. Dia salah faham yang disebarkan dari kalangan mereka. Sedangkan memang kita kata Isa tak pernah kata pun bahawa dia ni Tuhan. Dia tak kata sembahlah aku. Tak pernah ada. Dia kata apa, dia mungkin satu lafaz yang Isa tak pernah lafazkan, tapi orang sumbat dekat mulut dia. Dia tak pernah kata aku ni Tuhan. Dia tak pernah kata sembahlah aku. Tak pernah. The lafaz son of God is actually lafaz yang digunakan kepada Bani Israel secara keseluruhan. Mereka merasakan disayangi Allah Ta'ala macam anak sendiri. Bahkan semua dipanggil kepada anak Tuhan. The son of God is actually Adam dapat gelaran yang sama. Kan, mereka semua dapat gelaran-gelaran berkenaan. Para anbiya tadi yang soleh, yang baik, yang kita kata Allah Ta'ala jadikan dapat hampir Allah Ta'ala macam anak. Anything dia minta Allah Ta'ala bagi. Itu cerita dia. Bukan berkenaan lafaz anak tadi, literally anak. Sebab lafaz anak Tuhan actually everybody is anak Tuhan. Dia kata pasal kita ni apa, Nabi kata apa iyal. Semua makhluk ni ada iyal Allah. Mana tanggungan Allah Ta'ala. Dan bila kita buat baik pada tanggungan Allah Ta'ala tu, adalah orang yang terbaik, adalah orang yang buat baik kepada tanggungan Allah Ta'ala. Mana siapa Allah Ta'ala, mana makhluk ni seluruhnya, tak kira kucing ke, kambing ke, anjing ke sekalipun, mana dia tu adalah tanggungan Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa buat baik pada benda berkenaan, dikira sebagai buat baik kepada apa yang Allah Ta'ala tanggung sebenarnya. Memang kita iyal, iyal. Tapi bukan bermaksud anak literally. Tapi diorang salah faham, diorang percaya macam tu. Dia anggap anak literally anak. Tapi masalah Isa kata aku Tuhan, tak ada. Sembahlah aku, tak ada. Dengan sebab itu diorang masalah, dia terpaksa sumbatkan pengertian alfa omega. Tengok bukan daripada lafaz berkenaan. Kan, semua sekali benda-benda sebut adalah di antara lafaz yang tak datang. Jadi memang di situ yang kita para ulama nyatakan salah faham berlaku tadi. Mereka katakan Isa ni anak Tuhan, dan bukan keseluruhan. Bahkan mereka ni ada yang contoh macam mengatakan Isa anak Tuhan. Ada yang kata Isa tu Tuhan. Ada yang kata Isa tu diserapi oleh Tuhan. Mana maksud Tuhan menyerap dari Isa. Tuhan menyerap dari Isa, masuk dalam Isa dan bercakap dan sebagainya lah. Buat apa yang miracle-miracle tadi. So macam jadi sebab apa? Sebab ada orang Melayu kita, Islam kita pun percaya macam tu. Dia percaya sebab apa? Sebab bila jadi je kun fayakun. Pasal orang tu kenal Allah Ta'ala, maka dia yang berkata bukan dia lagi, dia yang berkata. Bukan bila orang tu kenal Tuhan, kata dia kata Tuhan. Ini benda ni kefahaman yang salah. Kan, dia kata Tuhan menyerap dalam tu. Lepas tu dia kata tak boleh, dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata Maha berkuasa. Apa pasal bila kita persoalkan dia cakap pula. Kan, Allah Ta'ala kata ke dia menyerap? Tak ada. Allah Ta'ala tak ajar, kan kita percaya. Nabi tak ajar macam tu, jangan percaya. Bahkan Nabi SAW tak pernah suruh kita melihat Nabi sendiri pun, walaupun kita semua benar apa perbuatan Nabi, Nabi tak suruh lihat benda dia perbuatan baginda tu sebagai perbuatan Allah Ta'ala. Faham tak? Maksud dia apa, macam directly kan, macam Allah Ta'ala meresap, tak ada. Nabi tak pernah ajar macam tu. Bahkan Nabi kata dengan izin Allah Ta'ala izinkan berlaku. Bukannya sebab apa meresap dan sebagainya. So konsep berkenaan dengan ahli kitab ni, apa di kalangan golongan Nasrani ni, macam disebut oleh Ibnu Umar, dia kata syirik mana yang lebih besar bila orang tu kata bahawa dia Isa tu adalah Tuhan dia. Itu yang pendapat yang datang. Maka ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah tidak membenarkan perkahwinan dengan ahli kitab. Saya kata dah kafir dia kata. Memang dia orang syirik pada Allah Ta'ala. Apa salah nak jadikan isteri? Tapi still jumhur para ulama hampir apa kesepakatan berlaku pada para sahabat Nabi SAW, benda itu adalah dibolehkan. Benda itu dibolehkan. Tapi macam saya katalah, kalau ada keperluan untuk menyekat, kita sekat. Dalam Islam ada hukum panggil sadduz zara'i', menyekat kerosakan lebih besar. Mana dia bimbangkan kerosakan lebih besar sampai, maka sekat benda yang kena halal. Benda itu permissible, boleh disekat. Kenapa? Sebab kerosakan yang akan datang daripada perkara tersebut. Jelas? Okey. Baik. Allah Ta'ala nyatakan, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Dan demi sungguhnya seorang wanita hamba wanita yang beriman. Amah is actually hamba wanita. Kalau lelaki abdun, hamba lelaki. Okey. Abdullah, Abdullah amat wanita amatullah. So dalam perkara ni dia kata macam doa-doa yang Nabi sebut.
dan actually digunakan lafaz lelaki dan sebagainya, tukarlah pada perempuan. Contoh macam hadis yang berkenaan dengan doa kalau orang tu kesedihan, dia kata Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, aku ni hamba engkau, hamba lelaki. Ibnu dalam buku doa kat situ tulis, tulis yang itulah, itu lafaz yang Nabi ajarkan. Maknanya ya Allah, aku ni hamba lelaki engkau, anak hamba lelaki engkau, anak hamba perempuan engkau. Actually lafaz abdun. Betul ibnu. Kalau perempuan baca doa tu dah buat apa? Kan sebutlah Allahumma inni amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika. Dia kena tukar macam tu, tak boleh dibaca ke ibnu pula. Aku kan awak ni lelaki perempuan kan. Dia sebab bukan lafaz yang doa-doa yang kita kata macam doa jenazah lah. Nabi yang riwayat daripada Nabi SAW, doa tu di atas bentuk lelaki. Allah maghfir lahu. Kalau perempuan tu kan Allah maghfir laha. Yang kata tapi tak tukar ustaz doa ni, habis tu hu ke? Tapi orang ramai hu juga. Mana boleh? Kan, mana ikut pada benda. Pasal doa tadi actually terkeluar daripada asas lafaz permintaan sama, tapi kepada siapa ditujukan boleh bertukar-tukar. Yang kita kekalkan macam tu juga. Mana tukarkan lafaz doa Quran. Lepas tu doakan apa? Dekat Maryam doa pada Allah Taala untuk anak perempuan dia. Bapa mak Maryam. Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. U'idu wa dzurriyyataha bika. Aku pelindungkan, minta perlindungan, aku lindungkan dia dan zuriatnya dengan kau daripada syaitan yang direjam. Maksudnya kalau dah ibu Maryam lafazkan dia anak dia perempuan, u'iduha. Kau lelaki u'iduhu lah. Tapi ustaz ni mengubah Al-Quran. Dah nak doa tak nak. Tak ada doa tu saudara, pasal kata tukar nanti huha, mana boleh. Orang Arab isteri bab ni. Dia kata yang banyaknya kena hafal apa kita panggil tasrif dan sebagainya. Bentuk-bentuk tasrif yang banyak. Sebab orang Arab bezakan lelaki perempuan, satu dua ramai. Tu je beza dia. Kalau tidak masalah ini bahasa Arab, ini lelaki perempuan. Dia tanya, lelaki hadha. Dua ke banyak? Kan? Dua ke banyak? Satu dua ke banyak? Kalau banyak, kalau haulai ramai lah manusia. Kalau dia kata benda kalau dua hadha ni. So maksud dia jom bezakan. Tak boleh kita kata tidak. So konsep berkenaan tersebut kalau doa. Okey. Jadi wala amatun mu'minatun, dan demi sungguhnya seorang hamba wanita yang beriman lebih baik min musyrikatin berbanding dengan wanita musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrik tadi mentakjubkan kamu. Kecantikan dia ke, rupa dia ke, apa benda, kalau dia turun tu semua orang diam ke, apa benda sekalipun yang menyebabkan kita kata yang menakjubkan kamu, wanita yang hamba tadi lebih baik. Berkata As-Suddi, turun ayat ini kepada Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah yang terkenal sebagai salah seorang penyair Nabi SAW. Okey. Dahulunya dia mempunyai seorang hamba wanita yang berkulit hitam. Yang sebenarnya warna kulit tadi tak menjadi kemuliaan. Tapi zaman dahulu apa warna preferred essentially cerah. Yang gelap ni kurang ni kan. Lebih lagi kebetulan pula banyak hamba-hamba tawanan perang zaman berkenaan hasil zaman Abraha dulu. Abraha datang nak serang Kaabah dan sebagainya, dan dia daripada Habsyah. Dia masuk daripada Yaman. Masuk ke Yaman, tolong orang Nasrani di sana. Kemudian dia bina kerajaan di Yaman. Kemudian dia nak serang Kaabah. So jadi ketika tu agak menjadi nampak hina golongan di pasal dunia cuba nak mencemar rumah Allah. Dan jadi lepas jatuh kalahnya Abraha itulah tawanan perang kebanyakannya golongan Habsyah. Tu kulit hitam, tu cerita dia. Bukan sebab kata macam ada tawanan perang ni ataupun orang-orang yang dicuri dan sebagainya dijual. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu macam anak angkat baginda sendiri. Zaid bin Harithah, putih. Dia suka gelap. Peliknya bila orang baca kata dia gelap. Dalam sirah kata dia putih. Orang kata dia ni hamba. Dia kan hamba. Dia bukan keluarga dia datang. Keluarga dia datang nak ambil dia balik, bagi pilihan kan. Dia nak duduk dengan Rasulullah SAW, tak nak balik. Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah actually anak angkat Nabi SAW, dan kulit dia putih. Anak dia hitam sebab isteri dia Ummu Aiman. Ummu Aiman tu gelap. Jadi bila lahir tu anak dia gelap, dia orang ingatkan mesti putih, pasal bapak putih, anak benda putih. Mana pula? Ikut genetik lah. Siapa lagi kuat? Kadang-kadang dia kata lebih kuat genetik belah mak, warna gelap lah. Kita sekarang ni pun
Kan tunggu anak tu asal tak duduk, mata tak ikut mak, hidung tak ikut bapak. Kadang-kadang biji bapak je, mak tak ada apa anak langsung. Kan pun ada juga. So, jadi tak perlu bimbang, macam benda tu adalah genetik. Dan kulit manusia ni tadi, warna dia asal daripada tajuk kejadian Adam. Kan? Kata Adam AS dijadikan daripada genggaman tanah daripada seluruh bumi ini. Lalu datanglah anak Adam ikut warna tanah tadi. Ada gelap, ada cerah, ada merah, ada putih, ada sebagainya. Dan juga perangai dan sifat. Mana mudah cakap sekali dengar, cakap berkali-kali tak dengar. Macam tu juga. Kan ada tanah kita tanam dia tu tumbuh. Tak tanam pun tumbuh. Kan? Tak tanam pun tumbuh. Kita siram pokok air pun hidup elok. Ada tanahnya tu. Tapi ada tanah juga yang berkali-kali tukar tanah, baja sebagainya, tak jadi apa. Pun ada juga. Macam itulah datangnya kadar warna, kadar perangai anak-anak Adam berdasarkan tanah yang Adam jadikan. Jadi kita kata benda tu bukan halangan. Pasal warna tadi tak memberi kesan. Dan juga sifat tadi tu, ciri dia actually kalau orang tu tunduk dan patuh, tak ada masalah. Dia garang, tak ada masalah. Tapi kena pada tempatnya lah. Macam Umar kan, lepas masuk Islam, karakteristik dia sebagai seorang yang tegas tak berubah, masih kekal. Bukan lepas masuk Islam dia tu tunduk kan, nasyid pula lepas tu kan, tukar kan. Dulu tak nasyid, sekarang nasyid. Bukan macam tu pun kan, karakteristik dia kekal. Cuma dihala pada benda betul saja. Diminta izin Rasulullah dahulu. Kalau tidak dia main lempang orang kerja dia. Kan? Ni pukul, tumbuk orang. Biasa je Umar punya perangai. Dan masuk Islam macam tu juga perangai dia. Karakteristik tu tak boleh tukar. Karakter seorang tak akan tukar. Tapi disalur ke mana? Itu tajuk berlainan. Disalur ke mana, itu tajuk berlainan. Karakter tak akan tukar. Kan? Itulah rupa, itulah perangai dia. Tapi ke mana disalurkan? Untuk Islam atau untuk iman atau tidak? Itu benda lain. Jadi wanita yang amatun sauda, wanita berkulit hitam, wanita hamba berkulit hitam. Lalu dia telah marah kepada wanita berkenaan dan dilempang wanita tersebut. Kemudian dia terkejut. Lepas dia dah lempang, dia pun terkejut. Lalu dia datang jumpa Rasulullah SAW dan dia beritahu baginda berkenaan cerita wanita tersebut. Lalu baginda bersabda kepada beliau, kepada Abdullah bin Rawahah, "Ma hiya?" Macam mana? Dia ni siapa? Dia apa dia ni? Dia kata, qala, Abdullah bin Rawahah kata, "Tasumu wa tusalli wa tuhsinul wudu'a wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Kerana dia ni berpuasa, solat. Hamba wanita dia, tapi puasa, solat, elok wuduk, menyaksikan Tuhan Allah Ta'ala, dan juga menyaksikan bahawa engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Lalu baginda bersabda, "Ya Aba Abdillah, hadhihi mu'minah." Nabi kata, "Wahai Aba Abdillah, ni perempuan ni beriman." Nabi kata itu. Faqala walladhi ba'athaka bil haqq la taqannaha. Dia kata, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku pasti akan bebaskan dia. Wala tazawwajuha wala tazawwajannaha, aku pasti akan kahwini dia. Mana Abdullah bin Rawahah kata, kira mana dia bertegur, dia kata dia beriman. Lepas tu Abdullah bin Rawahah berkata, aku akan bebaskan dia, aku akan kahwin dengan dia. Fafa'ala, dan dia pun buat. Bila dia buat benda tersebut, maka telah apa? Mula mencerca, mula bercakap-cakap terhadap dia sekumpulan di kalangan orang Islam. Few of Muslim kata, "Siapa pula kau yang hamba?" dan sebagainya. Kan? Lalu kata, dia kau yang hamba. Kan? Dan kerana kenapa? Sebab mereka dahulu inginkan untuk bernikah kepada musyrik, orang musyrik, dan juga dinikahkan mereka ni, mereka menikahi musyrik dan juga dinikahkan mereka dengan musyrik, menikahkan anak dengan musyrik, juga menikah mereka ni, dinikahkan mereka dengan musyrik, kerana harapkan ataupun inginkan kepada apa? Keturunan golongan musyrik tadi. Kan bangsawan Arab, penjaga Kaabah, siapa tak nak jadi keturunan itu? Dan keturunan orang-orang yang menjaga rumah Allah, pasti orang nak kan benda tersebut. Jadi macam satu keinginan. Tapi bila Abdullah bin Rawahah kahwin dengan hamba, dia rasa macam, kau dengan hamba kan, kau dengan hamba kan. Dan bahkan actually bila kita kata dia ni adalah penyair yang hebat, memang orang ramai kita kata kalau nak jadikan menantu tu mudah sangat lah. Macam zaman sekarang ni, doktor lah ni orang ni kan, dia punya kedudukan zaman tu di sini bangsawan, orang yang hebat. Tapi bila dia kahwin dengan hamba, orang ramai bercakap tentang dia. Lalu turunlah ayat ini. Allah nyatakan, "Wala amatum mu'minatun," dan demi sungguhnya seorang hamba wanita yang beriman, khairun min musyrikatin, lebih baik berbanding dengan orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrik tadi apa? Menakjubkan kamu setakjub dengan apa kecantikan dia, harta dia, kedudukan dan sebagainya. Mana anak bangsawan-bangsawan sebagainya, anak raja, anak sultan sekalipun. Dan kemudian Allah nyatakan,
wala 'abdun mu'minun khairum musyrikin walau a'jabakum. Dan demi sungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik berbanding dengan seorang lelaki musyrik, sekalipun orang musyrik tadi menakjubkan kamu. Musyrik tadi badan dia elok, kemudian apa lagi, duit dia banyak, kan? Semua sekali tu tak akan boleh menyamai dengan tajuk tadi. Baik. Dan telah meriwayatkan Ibnu Humaid daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi SAW, baginda bersabda. Ini hadis Ibnu Majah. Dan hadis berkenaan, okey, baginda bersabda, la tankihu an-nisaa li husnihinna. Jangan kamu nikahi seorang wanita tu kerana kecantikan dia. Fa'asa, kerana bimbang. Fa'asa husnuhunna an yurdihinna. Bimbang-bimbang bahawa kecantikan mereka ni akan membinasakan mereka. Membinasakan mereka. Kecantikan itulah menyebabkan mereka binasa. Kadang-kadang tertipu dengan rupa sendiri, rasakan takkan salah. Boleh dengar ayat ni? Macam ni, kalau orang hodoh buat jahat, memang jahat. Kalau orang cantik buat jahat, tekanan. Tekanan, pressure. Macam kehidupan dan sebagainya, pressure. So orang baik, orang cantik buat jahat tu dia stres. Kalau dia kata yang hodoh buat jahat tu, memang jahat, patut dihukum. Kalau yang cantik buat jahat ni, doktor tengok apa sebab. Mungkin ni bapak dia lah ni, inilah ni, sebagainya, kan. Jadi ini ayat lawak lah, tapi actually benda tu betul, kan. Kadang-kadang pasal benda tersebut ni ada fahaman dalam masyarakat. Jadi sebahagian orang ni tertipu dengan apa rupa yang dia ada. Dia rasakan dia akan sentiasa betul, kan binasakan dia. Bahkan tak tunduk pada orang lain sebab dia cantik. Rupa dia ada, okay, orang cakap semua tak betul, dia je betul. Padahal dia actually kalau ikutkan dalam kelas paling bangang. Contohnya lah, kan. Contohnya, kan, memang dia paling teruk. Tapi kerana rupa dia ada, maka orang semua dengar cakap dia. Jadi kan ketua kelas tak pandai pun, kan. Jadi kadang-kadang benda ni membinasakan dia. Kecantikan dia membinasakan dia. Bahkan kadang-kadang kecantikan dia juga menyebabkan dia tengok suami dia tak best. Dia kata, "Cap, kalau aku dicerai pun aku boleh kahwin baru. Aku kejap-kejap mata je 10 datang." Kan? Macam tu 20 datang. Kan? Entak kaki 50 datang. Jadi pasal dia rasakan, bila kalau anda kata kecantikan dia tak membinasakan, maksud dia akan taat, dia akan sekian pasal dia fikir, "Aku ni siapa lagi nak ambil aku?" Nampak tak? Kalau dia kata dia secantik dia ni, membinasakan dia. Bahkan pilihan yang dia buat tadi akan rosak. Mereka salah pilihan. Patut taat, dia jadi tak taat. Sebab apa? Sebab dia rasakan ada orang akan support dia dan sebagainya kerana wajah dia. Wala tankihuhunna ala amwalihin. Yang kamu nikahi mereka di atas sebab harta-harta mereka. Fa'asa amwaluhunna, maka bimbang. Boleh barangkali boleh jadi, ya, harta mereka an tutriyahunna. Bimbang harta mereka akan apa? Menjadikan mereka ni tara, menjadikan mereka ni bersifat dengan sifat melampau. Kan? Maka kadang kita jadi kes ni pun jadi juga. Kan seorang lelaki kahwin dengan isteri yang kaya. Fikir-fikir waktu isteri katakan, "You makan air tanggung." Habis lah. Habis, gagal lah. Once keluar perkataan tersebut, gagal. Dan sebab kenapa para ulama kadang bahaskan berkenaan dengan tajuk kenapa dalam perkahwinan kena ada sekufu. Kan ada orang kata macam, "Kan manusia ni kan semua sama seperti sikat rambut." Nabi kata, gigi sikat kan sama saja. Tak ada lebih Arab atas ajam, ajam atas Arab. Tetapi bila mana benda tak dijaga, sebab perkahwinan masalah layanan, betul. Masalah perkahwinan para ulama bincangkan. Saya dulu tanya guru saya kata, kenapa kena bahaskan lagi tajuk ni? Bahkan dalam tajuk perkahwinan disebut kafaah. Kafaah, mana kelayakan atau persamaan taraf. Sebab apa? Sebab kalau dia kata salah satu pihak tadi terlampau tinggi, salah satu terlampau rendah daripada segi kedudukan, sama ada harta atau kedudukan dan sebagainya, akan timbul, kalau time bergaduh ni terkeluar kata-kata yang actually lafaz tadi tak boleh tarik balik dah. Dia akan sakit sepanjang masa. Tengok muka menyampah, tengok muka menyampah. Dia masalah. Dan pasal bila orang tu rasa dia lebih, dia akan mula gunakan kelebihan tadi untuk jatuhkan seorang lagi. Dia akan cakap lah, "You makan air tanggung, you kahwin dengan air, duit air yang bagi." Kena pula anak dengar, lagi abah tak ada kemuliaan langsung. Serius. Benda ni banyak jadi kes. Maka kadang isteri tadi zalim pada suami dia dengan bentuk macam tu. Dia macam ketaatan tak nak diberikan kerana dia rasakan dia yang tanggung semua sekali. Duit dalam rumah tu dia yang keluarkan. Bahkan hak suami tadi akan ditinggalkan. Hak layanan dan sebagainya. You sekian, you sekian.
Okey, jadi benda tadi adalah di antara benda yang Nabi kata jangan kahwini mereka kerana harta mereka. Okey. Wankihuhunna 'ala din. Nikahilah mereka di atas agama. Kerana takut Tuhan. Ya, nikahi mereka kerana itu. Okey. Fala amatun sauda. Demi sungguhnya seorang wanita hamba yang hitam, khurma yang hidung putus. Hidung ni terpotong hidung. Yang zatad din, yang ada agama, afdal, lebih baik, lebih afdal, lebih elok. Bahkan akan menggalakkan suami dia untuk buat ibadat. Kejutkan, bang, bangun sembahyang subuh. Kan? Bang, tak sembahyang lagi ke? Akan ingatkan. Abang pergi kat sana tu kan tak elok kan, Allah Ta'ala murka. Macam itulah. Tapi maksud dia ada memperingatkan berkenaan halal haram. Jadi macam abang pergi balik rumah mak, jangan tak balik rumah mak, berdosa. Bukan, abang jangan balik rumah mak sangat, saya boring kat sana. Itu masalah lah. Kan? Pasal dia tahu agama, dia tahu suami itu punya tanggungjawab. Kalau dia kata dia start cakap je macam, abang pergi balik sana je, boring lah kan. Tak, dia patutnya jadi yang, abang pergilah balik, tak elok kan. Dia hubungan silaturahim, kan suami dia tak putuskan hubungan dengan adik-beradik, dia bukan jadi batu api pula. I pun tak suka juga kakak you tu. Dia cakap macam tu, masalah kan. Jadi dia kena jadi penenang, penejuk ataupun stabil keadaan, bukannya datang untuk mengapikan lagi. Itu sebab kenapa agama tu penting. Pasal dalam agama ni dia bukan apikan suami dia, ajak untuk mengumpat lagi dan sebagainya. Kan, malam mengumpat. Mana tahu jiran kita ada masalah. Tu sebab kenapa kita kata bab-bab macam ni kena jaga. Kan? Kalau contoh macam apa, suami dia buat baik pada orang yang dia tak suka, start lah. Kalau dia buat baik pada orang yang suami tak suka, ya itu hak. Hatta bagi hamparan kan, duduk untuk seorang duduk kat kursi suami dia pun tak boleh. Itu yang hak di antara hak Allah Ta'ala letakkan atas wanita. Tapi pada sebaliknya, kalau suami dia buat baik, tadi kata, you jangan kawan dengan orang tu. Orang tu hari tu dia jiling I. You kawan dengan orang tu, pasal orang tu I bagi salam, dia tak jawab balik. Padahal orang tu sakit perut, kan, tak dan nak jawab. Memanglah kan, orang lelaki tak kisah, kita bagi salam tak senyum, taklah kan, bukan cik makan dengan awak, dia kata macam tu kan, orang lelaki punya kerja. Perempuan lain, try lah bagi salam, betul orang tak jawab. Sampai ke rumah dia, dan kepala dia, muka orang tu ada snapshot macam wanted tu. Dia cerita balik orang sekian-sekian. Tak tahulah orang sini tak kot, orang tempat lain. Tapi cerita dia, benda tu biasa. Saya dengar cerita ni kan, memang orang perempuan dia ada sensitivity bab tu sikit. Orang tak senyum kan, air masuk dia tak senyum, dia macam tu je. Padahal orang tu tengah pening kepala, suami marah ke, tengah sibuk berhal lain ke, tengah fikir macam anak aku ni kat mana, tak balik rumah. Mungkin dia ada masalah. Cuba fikir positif sikit. Ni tak negatif je. Jadi kadang-kadang dia ajak tau, dia ajak. Dia tarik sekali suami dia kena bersekongkol dengan dia sekali. You tak benci orang yang I benci, siap kan. Ini masalah. Dia sepatutnya menyejukkan, bukannya memanaskan. Jadi masalah macam benda yang biasa. Ini masalah keluarga si suami lah. Ni isteri tadi tak ada galakkan suami dia balik rumah mak dia. Payah, salah lah. Sedangkan nak masuk syurga dengan mudah. Tapi suami tadi disekat-sekat daripada buat kebajikan. Ini masalah lah. Kan? Kena suruh suami tu buat kebajikan, bukan suruh buat benda kemukan. Kan? Maksud dia, kalau dia kata suami tak balik rumah mak dia, galakkan lagi. Kan? Tapi mak mertua tu mulut dia la ilaha illallah syarikalah kan. Mak mertua asyik perli je. Masak ke? Tak masak ke? Kan? Amboi, tak masak dia gitu. Yelah, modern tak masak. Dan itu tak nak balik rumah mak mertua tu. Kan? Ni anak kau ni pasal bercala kan? Ni kau tak jadi ke? Kan bebel. Jadi dia menyampah. Dia menyampah, suami dia kena menyampah juga. Tak boleh lah. Dia kena tahanlah diri dia. Pasal itu syurga neraka suami dia. Kalau seorang wanita ditanya kepada dia berkenaan kedudukan dia dengan suami dia, mana itulah syurga neraka dia. Seorang lelaki, mak bapak dia, itu syurga neraka dia. Katakanlah kita nakkan kita selamat, kita nakkan suami kita masuk neraka. Nah, jadi maksud dia kena belajar apa prioriti dalam agama. Itu Nabi kata carilah kan, dia kata nikahilah mereka di atas agama. Kerana sungguhnya wanita hamba yang hitam, kulit hitam dan hidung tak ada ni, hidung duk kena potong kan, lebih baik yang punya agama, lebih baik daripada mana-mana yang disebut tadi. So, dia lebih baik, lebih elok kan. Dan dalam hadis ni Ibnu Katsir kata oleh fikir dhaif, tapi kita buka dalam tahqiq kitab ni, dia kata sanad hadis ni adalah sahih. Ifriqi yang dimaksudkan sanad ni adalah Abdul Rahman bin Ziyad bil An'am, dan dia adalah siqah dan telah tersalah siapa yang mendhaifkan hadis ini. Okey. Dan actually dah benda ni telah disebut oleh Syekh Ahmad Syakir dalam penjelasan beliau berkenaan dengan siqahnya Al-Ifriqi yang dimaksudkan hadis ni.
dalam takhrij hadis Bukhari hadis nombor 2195, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah 1859, dan tambah apa dalam Sayyuti tambah dan Dur Mansur dinasabkan hadis ni kepada, dinisbahkan hadis ni kepada Sa'id bin Mansur dan Baihaqi, dan disebut oleh Busiri dalam Zawaid Ibn Majah bahawa dia diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban dan sahih beliau dengan sanad yang lain. Okey. Dia maksud dia lafaz ni, actually hadis ni adalah hadis yang sahih, sanad dia sahih, bukannya dhaif. Okey. Dan telah sabit dalam Sahihain, dalam kitab Bukhari Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, Tunkahul mar'atu li arba'i. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Okey. 5 liha, kerana harta dia. 5 liha kerana harta dia. Wali hasabiha, kerana keturunan dia. Wali jamaliha, kerana kecantikan dia. Wal diniha, kerana agama dia. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara, kerana harta dia, kerana keturunan dia, kerana kecantikan dia, dan kerana agama dia. Fazfar bidzatat din, maka dapatkanlah yang mempunyai agama, taribat syadah, kamu akan untung. Kamu akan untung. Mana untung seorang itu kalau dia kata yang punya agama. Dan dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah ada hadis yang serupa dengan ini. Dan juga daripada Jabir bin Abdullah dan juga daripada Muslim dan Muslim saya Muslim daripada Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dunya mata'. Ad-dunya mata'. Dunia ni adalah kesenangan. Ad-dunya mata', dunia adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia ni adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, yang baik, yang soleh. Jadi kalau dia kata itu yang terbaik. Yang lain-lain tu dia actually bonus sahaja. Yang pertama sekali adalah dia punya akhlak, dia punya agama. Okey, bukan yang lain. Sebab kenapa tajuk yang saya kata muhsanat tadi, balik pada ayat Quran surah Al-Maidah ayat yang kelima tu, al-muhsanat tu actually adalah satu sifat karakteristik yang nyata, bukannya benda tu dibuat kemudian. Maksudnya sebelum jadikan isteri, pastikan dia muhsanat. Pastikan dia muhsanat, maksudnya dia menjaga halal haram. Ini kalau halal haram tak jaga, dia masalah. Ada tu saya ingat anak saudara saya, dia kata nak cari yang pakai skut pendek, kemudian nak didik. Alhamdulillah dia kahwin tak macam itulah. Cuma cerita dia buat macam tu kat dia, mak dia kata kau jangan bawa balik rumah. Mak dia cakap itulah. Tapi dia asyik duduk atas kapal nak jumpa perempuan macam mana? Kan? Tak ada masa. Sekali alhamdulillah kahwin ni lah dengan perempuan yang elok, alhamdulillah. Tapi cerita dia ada idea di kepala dia. Kawan dia kata dengan dia macam tu, kan? Tak boleh lah. Jadi pasal muhsanat tu adalah satu sifat awal. Kan? Kalau dah bertaubat lain cerita. Wanita tu dah bertaubat, selepas tu maksud dia muhsanat dah. Muhsanat ni terpelihara, bukan maksud dia tak pernah buat dosa langsung. Tak. Maksud dia telah bertaubat dari dosa pun termasuk juga dalam golongan berkenaan. Mana mungkin dahulu pernah buat maksiat dan sebagainya, tidak patuh perintah Allah Taala. Lepas tu dia patuh pakai tudung yang elok dan sebagainya, kan? Baru jadi muslimah, ikut arahan Allah Taala, maka dikira dia sebagai muhsanat jugalah. Bukan kira sejarah apa hidup dia dahulu, dah bertaubat ke belum. Kalau dia buat salah, dia bertaubat dahulu dan dia punya tinggalkan benda-benda salah, dan baru jadi muhsanat. Okey, dan Allah Taala firman dalam ayat berkenaan, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, yang kamu menikahkan ini maksudnya anak kamu dengan orang-orang musyrikin, hatta, sehingga yu'minu, mereka beriman. Kalau wanita musyrikat tu pun sehingga mereka beriman, jadi pun sehingga mereka beriman. Maksud dia jangan kamu kahwinkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman, dengan wanita-wanita yang beriman. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, Allah Ta'ala nyatakan, la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidak mereka, itu wanita-wanita tersebut, halal untuk mereka, itu orang lelaki musyrik, dan walahum, dan tidak mereka, orang musyrik lelaki itu, yahilluna lahun, halal untuk wanita-wanita beriman tadi. Wanita-wanita mukminat. Memang tak halal, jadi dengan sebab itu tak boleh. Allah Ta'ala firman, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan demi sungguhnya seorang lelaki beriman lebih baik berbanding seorang hamba yang beriman. Hamba yang dipanggilkan ini hamba lah, yang beriman lebih baik berbanding seorang musyrik walau a'jabakum, sekalipun orang musyrik tadi menakjubkan kamu. Maksud dia benar-benar sesungguhnya seorang lelaki yang beriman itu, sekalipun seorang hamba yang Habsyi, mana yang kulit hitam dan sebagainya, lebih baik berbanding seorang musyrik, sekalipun seorang musyrik tadi adalah
Rais, seorang ketua, pemimpin, mempunyai kedudukan, keturunan, mempunyai apa dan juga keturunan yang hebat dan sebagainya, ada kedudukan yang tinggi, kita tak boleh. Bahkan yang hamba tadi lebih baik berbanding dengan dia. Orang nyatakan ulaika yad'una ilan nar, mereka itulah yang menyeru pada api neraka. Itu perhubungan dengan mereka, percampuran, pergaulan dengan mereka akan membangkitkan kepada cintakan dunia dan juga mendapatkan dunia dan melebihkan dunia berbanding akhirat. Memang itulah kita kata pasal isi intipati kehidupan mereka adalah dunia-dunia, sedangkan kita nakkan akhirat. Dan bahkan kalau kita tahu diri kita lemah untuk berubah, untuk mendapat kebaikan, dan kawan antara benda paling penting. Kawan yang mengajak pergi pasar raya je, janganlah kawan sangat, kan? Pagi Sogo, petang apa benda Empire, ni wan utama, betul pergi pula apa macam-macam tempat dia pergi, Dekah pula sebagainya. Asyik tawaf pasar raya je. Tak pasal itu kan lari pun, tunggulah masa kosong sekali tak apa. Asyik itu rutin harian. Ini senaman ustaz, senaman di kaki kan, nak jalan kan, jalan pasar raya tu kan, senaman kan, tawaf. Dia pusing sampai lenguh kaki baru balik. Itulah senaman pagi air dia kata. Masalah tu kan. Nak mango tak boleh ustaz. Nak mango tak boleh kan. Saya juga dia jalan, dia ada pusing satu tempat tu. Ada kerja lain. Dia cari kawan. Actually pergaulan tu memang peranan. Pasal tu sebab Nabi kata tengok orang tu kawan dia. Mana boleh kata cermin pada seorang tu adalah kawan dia sendiri. Sekarang dia kata dia cari kawan yang macam tu, dia rugilah, dia rugi. Pasal bukan kita kata semua kawan tadi bawa ajak neraka, tapi bila orang tu mengajak kita membazir waktu dengan benda-benda tak faedah, secara tak langsung menghilangkan kesempatan kita untuk dapat syurga. That's the point. Bukan maksud kita kata kita lebih baik, tapi kita takut kita terpengaruh. Tu je. Bukan kita lebih baik, not better than anybody, tapi kita kata kita ni adalah orang yang lemah, mungkin terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang berkenaan. Okay, apa lagi kalau tambah mengumpat pula, kan? Ini pergi tengok umpat kan. Ini masalah juga. Dan akibat bagi perkara berkenaan adalah apa? Adalah dahsyat, teruk. Dan apa teruk Kita kata bukanlah benda yang boleh kita nak patah balik. Wallahu yad'u, sedangkan Allah Taala dalam masa sama mengajak ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, kepada syurga dan juga ampunan dengan izinnya. Itu dengan syariatnya dan apa diperintahkan dan apa yang dilarang. Dengan itulah seorang tu mendapat apa, syurga dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan dia itu Allah Taala menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun, moga-moga mereka akan beringat. Ini kita katakan jaga bab ni. Ini kita tadi bab berkenaan dengan pemilihan apa isteri dan sebagainya. Untuk lelaki dia actually memang choices yang besar. Untuk wanita pun tengok juga bab ni. Kalau kata orang berkenaan kan, Mula dia kata tak nak kahwin dengan lelaki isap okok. Tapi lelaki tu yang isap okok morat dia, kahwin juga kan. Lawak juga kan. Macam ada idealistik kan, takkan buat lah sebagainya, tapi last sekali gagal juga kan. Tapi ialah atas dasar perkara ini, wali bukan peranan. Bapa, abang dan sebagainya, dia kata wali pada seorang wanita tadi memegang peranan yang besar untuk menentukan tidak berlakunya perkahwinan yang dalam bentuk yang tidak tak galakkan. Allah tak galakkan, maka jangan buat. Pasal benda itu mendatangkan bahaya pada masa akan datang kepada akidah dan juga agama seseorang itu. Jelas? Ada soalan? Ya. Tadi ada ustaz kata jangan kahwin atas harta, lepas tu nikah atas harta. Macam mana? Bukan maksud dia nikahi, maksud dia wanita biasanya orang Nabi kata orang nak nikah ke perempuan tu dengan salah satu empat ni. Bukannya maksud dia benda tu Nabi galakkan. Nabi sebut bahawa kebiasaannya inilah yang biasa orang nak. Sama ada kerana harta orang tu, kerana keturunan dia, kecantikan dia, atau ada juga kerana agama dia. Nabi kata dapatkanlah yang ada agama. Biar tak ada empat-empat, tiga-tiga tak ada. Ada agama je, kamu akan untung. Biasanya orang tu akan cari yang salah satu tiga awal tadilah. Keturunan, saya kaum kerabat kan. Yang saya ini kerabat, dengan kerabat. Anak Tan Sri ke, serius mahal, tak usah ngagut je. Minta maaf cakap kan. Ada sampai kawan kita tanya kat sini, tak tanya soalan, dia kata apa? Macam mana nak uruskan? Lepas tu nak buat pinjaman kerana nak buat pernikahan, kena buat ke hotel grand-grand dan sebagainya. Letak kat rumah dah lah, kenapa? Ada masalah apa? Tak boleh datang makan dekat atas meja, kursi. Kursi kena apa? Baldu. Ada baldu boleh makan. Sekufu bendanya, apa? Dapat syurga Allah Ta'ala tu. Kalau dia kata dia yang keturunan Tang Sri ke Datuk Sri tu ke tak gerti nak turun bawah, tentu saja dia kan besan. Ngarut je.
Kan nak pakai kena ada orang sebelah tu pegangkan tisu. I want tisu. Mulut-mulut. Itu tak senonoh nama dia kan. Makan tisu munculkan mulut. Nak minta orang delapkan. Bagi je tau. Tak ada orang macam tu, seriously. Sapu tangan dia pun kena ada orang jaga. Ada saya kenal orang, tapi orang cerita kat saya lah. Sapu tangan dia kena jaga, ada orang kena jaga sapu tangan dia. Amboi. Lap je lah itu, payah sangat kan. Rebok betul lah. Tak reti sungguh kan. Makan dekat gerai-gerai biasa tak boleh. Apa pasal bunyi? Okey. Mana maksud dia tak boleh nak duduk langsung. Tak boleh lah macam tu. Ikutkan sangat. Mana maksud dia kerana dia kata maksud yang hadis yang kedua tadi datang bukan maksud digalakkan. Ia beritahu apa biasa jadi. Kemudian Nabi kata dapatkanlah daripada 4 tadi, dapatkanlah yang ada agama. Bukan maksud dia nikahilah kerana ni. Tak, biasa dinikahi wanita tadi kerana ini, kerana agama. Maka dapatkan yang ada agama, kamu akan untung. Itu maksud dia. Ya tak? Digalakkan wanita kahwin dengan lelaki. Tak ada, bukan digalakkan, haram. So kalau dia dah Islam, Itu dari ribut bukanlah timbul tajuk dia musyrik lagi. tapi dia baru belajar. Walaupun belajar sekalipun, walaupun syahadah. Ummu Sulaim, tahu Ummu Sulaim? Tak pernah tahu. Wanita yang dia anak dia mati, lepas tu dia kata dengan suami dia, dia bagi makan, suami dia balik musafir, dia bagi makan sekian-sekian, kemudian tidur dengan suami dia. Kemudian lepas suami dia dah puas makan dia kata, abang, kalau kita pinjam barang pada orang, periuk dan sebagainya. Lepas tu kemudian orang tu minta balik, kena pulang ke tak? Oh, dia kata kena pulang. Kau tak nak pulang? Tak boleh, kena pulang. Waktu dia kata pada suami dia, anak kita yang awak pinjamkan, awak tak ambil balik. Suami dia marah, jumpa Nabi. Bini aku buat macam ni, dia kata. Tapi tahu tak mahar perkahwinan dia apa? Ummu Sulaim. Islam selaki tu. Keislaman lelaki tu. Lelaki suami dia tadi nak masuk Islam. Dia kata dengan suami dia nak kahwin dengan aku masuk Islam. Saya tak timbul tajuk untuk orang tersebut tawarkan Islam sebagai mahar. Tak menjadi masalah. Bahkan dia punya karakteristik dia kuat. Suami dia jadi apa? Terkalih. Dan suami dia jadi macam goyang lagi. Tapi sampai jumpa Nabi doakan keberkatan. Dan dia dapat anak lepas tu 3 orang. Dan semua mati syahid fisabilillah. So, bayangkan, actually wanita tu kuat. Serius kuat. Lagi perang dia bawa orang sibuk bawa ni, dia bawa pisau juga. Betul, kata ya Rasulullah, suami dia kata tengok bini aku ni. Bini dia sibuk bawa. Dia Ummu Sulaim. So meaning berkenaan dengan musyrik tadi memang kafir. Adapun dia masuk Islam, ya boleh. Tak ada masalah. Tak juga, tu Ummu Sulaim menang. Nabi tak sekat dia. Ummu Sulaim tu. Tu sebab kenapa wanita tu dia first thing first pilih. Kenapa? Ataupun contoh macam orang tu ada tendensi untuk memang actually akhlak dia baik, bukan minum arak, berjudi, berzina, kemudian jadikan suami. Nanti insya-Allah akan baik kemudian. Ya Allah, baikkanlah suami aku. Kan? Macam tu buat. Mana boleh? First thing first ketika pilih tadi memang akhlak dia baik, cakap berhenti hormat orang tua dan sebagainya. Tu Nabi kata idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Datang kepada kamu orang yang kamu redai agama dia, kan, hingga akhlak dia, kahwinkan dia. Kalau kamu tak buat, menjadi kerosakan besar. Pasal kalau ini bukan timbangan kita untuk perkahwinan, mengahwinkan anak kita dan sebagainya, atau kaum kerabat kita dengan orang macam ni, kita mana apa lagi timbangan kalau bukan agama dan akhlak? Harta, rupa, kedudukan sebagainya yang kalau kita buat, lepas tu binasalah. Maka kita kata bukanlah akan melahirkan, pasal orang yang macam tu akan lahirkan anak yang serupa juga, perangai macam tu juga. Kan? Saya ingatkan macam dua surat dia. Ada seorang apa tak tahu orang ni, dia hantar surat pada sekolah pasal tak benarkan nak pakai tudung. Ada kes dekat Putrajaya. Kan? Kisah tu kan. Kalau saya jadi pengetua, saya halau je ni, suruh jaga mengajar anak dia sendiri. Kan mengarut tak kerja lain. Dia ada demand pula. Tak ikut peraturan sekolah. Jaga sendiri lah anak. Tapi dia tak nak, dia kata ingatkan kolot. Ingatkan dah moden sangat dah, tapi orang sini masih lagi kolot. Amboi. Kan kolotnya kan. Kan macam tu contohnya kan. Orang macam tu melahirkan anak macam mana? So jadi tajuk dia kan isteri dia tadi kan, kahwin dengan orang macam tu. So kita nak mengahwinkan, mana kita wali ni tengok itu. Dan zaman sekarang tengok kerja apa. Kan nanti awak nak kahwin bagi makan apa? Kan? Nanti nak makan pasir ke? Gaji berapa? Kan gaji sikitnya kan. Sebab ada kisah banyak kan. Benda-benda macam ni. Macam ada seorang kawan saya. Jadi ketika mana dia kahwin, tak ada kerja lagi. Sebab mentua dia nak ambil juga. Mungkin tak tahulah apa, takut nak lanjut tak dapat kahwin dengan anak ke wallahu alam, tapi pak cik tu terima pinangan. Dan budak lelaki ni tak habis belajar lagi. Kemudian bila balik kahwin tak kerja lagi. Pak cik ni masih lagi okey, tunggu.
Alhamdulillah, lepas tahun perkahwinan, tahun kedua perkahwinan, lelaki kita dapat kerja dan sebagainya, actually, dan gaji banyak pun. Actually tak timbul tajuk sebenarnya. Tapi kalau sabarlah, sanggup sabar, dan actually ada hasil dia. Dia kan kata untuk macam gamble jugalah kahwinkan anak dengan tak ada kerja. Dia actually gambling juga kan. Dia actually gamble letakkan anak tu berkahwin dengan orang tak bekerja. Memang ada panggil apa? Pertaruhan di situ. Tapi tengok awal tadi, agama dia juga, akhlak dia. Kalau agama dan akhlak dia ada, dan actually dia akan jaga anak kita. Kita jaga bab tu. Okey. Jelas. Leads, tapi masalah wanita tak, kalau wanita tu rasa dia tak pandai, kita jangan buat. Cinta bukan masalah dia, kan? Itu sebab kenapa wali kena persoalkan pada isteri tadi. Bawa ke statistik, keluarkan, buka internet statistik perkahwinan yang gagal kerana suami tu tak Islam dengan betul. Tunjuk dengan anak tu. Baca. Kan? Pandai buatlah research sikit. Nak menyaga buat research, kan? Ni kan buat beli saham, jual saham ada research, yang ni tak ada research. Buatlah research. Okey. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka bisyadallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kuliah khas bulanan. Kuliah khas hukum hijab untuk wanita dalam Islam, Rabu 11 pagi 11.30 pagi oleh Ustaz Adli. Kemudian kedua, Ustaz Halim Hassan, konsekuensi cinta kepada Nabi SAW, Sabtu 14 Jun 11.30 pagi. Okey. Ini tu yang besok satu, dan juga yang satu lagi yang ni, yang akan Sabtu nanti. Wallahu a'lam.